Bismillahirrahmanirrahim. Titik P dengan koordinat 19 membahagi secara dalam tembiring garis yang menghubungkan titik-titik S dan T negatif 17, 18 dengan nisbah 1,3. Cari koordinat titik S. Okey. Bila dia kata titik P membahagi secara dalam, maksud dia titik P ni yang akan berada di antara titik T dengan titik S. Okey, kita buat dia punya lakaran dahulu. Okey, katakanlah ni cikgu punya S lah. Okey, yang ni cikgu punya T. Okey, jadi P akan berada di antara S dengan T. Sebab tu dia kata P membahagi secara dalam. Okey, nisbah dia bagi 1,3. Jadi logiknya P tu di sinilah. Okey, 1,3. Okey, lepas tu titik P ni dia bagi koordinat dia, iaitu 19. Okey. Titik T ni pun dia bagi koordinat dia, iaitu negatif 17, 18. Kita sekarang diminta untuk cari koordinat titik S. Okey. Kalau soalan sebelum ni, kita gunakan rumus X1 darab M tambah X1 darab N per M tambah N untuk cari koordinat titik yang berada di belah dalam, iaitu yang P ni, betul tak? Okey. Kita akan pakai rumus tu juga walaupun kita dah tahu apa koordinat untuk titik yang berada di belah dalam ni. Nampak tak? Walaupun kita dah tahu, kita pakai je. Okey, kadang-kadang kita akan tertanya-tanya, kenapa boleh ke buat je dulu. Bila tak buat memang kita duk tertanya-tanya. Kita buat je dulu. Okey. Okey, cikgu tulis dulu apa rumus dia. X1 darab M tambah X2 darab N per M tambah N. Okay, sampai tu dah boleh hafal lah rumus ni kan. Lepas tu Y1 darab M tambah Y2 darab N per M tambah N. Okay, jangan lupa dalam kurungan. Sebab apa? Koordinat mesti dalam kurungan. Okey. Cikgu labelkan pula mana MN cikgu, mana X1, mana X2, mana Y1, mana Y2. Okay, cikgu nak buat yang ni sebagai M, yang ni sebagai N. Bila cikgu buat yang ini sebagai M, automatik cikgu akan ambil koordinat yang jauh, koordinat titik luar, koordinat titik luar. Jangan pula pergi ambil yang P ni. P ni titik yang berada di belah dalam, tak nak. Dia mesti yang titik belah luar. So yang ni titik luar dia yang paling jauh adalah yang sini. Betul tak? Yang T lah. Maksudnya sini akan jadi X1, Y1. Okey, kalau sini N, okey, automatik X2, Y2 cikgu adalah yang sini lah. Okey, X2, Y2. Yang ni lah yang kita nak cari sebenarnya nanti. Okey, so cikgu gantikan dalam rumus ni. X1 darab M. X1 cikgu adalah negatif 17. M cikgu adalah 1. So, negatif 17 darab dengan 1. Tambah dengan X2 darab N. X2 tak tahu, N adalah 3. So, biarkan saja X2 darabkan dengan 3. Okay, per dengan M tambah N. M tambah N 4 lah. Okay. Koma. Y1 darab M. Y1 cikgu 18. Yang M tadi 1. So, 18 darab dengan 1. Tambah Y2 darab N. Y2. Ini X2. So, automatik sini Y2. Cikgu tersilap ni. Okay, ni Y2 ni. Sorry Okay, alright. Okay, Y2 darab N. Okay, Y2 cikgu yang ni. Betul tak? Yang kita nak cari itulah. So, N cikgu adalah yang 3 ni. Okay, tak apa, tulis je. So, Y2 darab dengan 3. Per dengan M tambah N, iaitu 4. Okay, tutup kurungan. Okay, selesaikan dulu mana yang boleh. Negatif 17 darab 1, negatif 17. Okay, tambah dengan X2 darab 3 memang tak boleh buat apalah. Kan? So, kita biarkan je lah 3X2 per 4. Okay, koma 18 darab 1, 18. Tambah dengan Y2 darab 3. So, dia akan jadi 3Y2 per 4. Per 4. Harap-harap student jangan pula pergi ingat X2 ni X kuasa 2 tak. Kalau X kuasa 2 dia mesti macam ni. Dia 2 ni mesti duduk kat belah atas kan. Jaga elok Okey, sekarang ni kalau awak perhatikan kita dah sangkut. Betul tak? Kita dah sangkut, tak boleh buat apa dah sebenarnya. Okey, cuma jangan lupa sebenarnya rumus yang kita gunakan ni, rumus yang kita pakai ni adalah untuk mencari koordinat titik yang duduk dekat belah dalam. Betul tak? Sekarang ni cuba tengok koordinat titik yang duduk dekat belah dalam. Kita tahu ke tak? Tahu. Iaitu yang P ni. Betul tak? Jadi sebenarnya apa yang kita buat ni adalah untuk mencari yang tengah ni. Betul tak? Okey.
Jadi cikgu padankan terus. 19 cikgu buat keluar. So dia akan jadi macam ni. Tengok negatif 17 tambah dengan 3x2 per 4, 18 tambah 3y2 per 4, okay, sama dengan 19. Nampak tak? 19 ni lah. Betul tak? Sebab rumus ni memang kita buat untuk cari yang ni, titik yang duduk kat belah dalam, kan? Okay. Okey, seterusnya kita padankan. Okey, padankan macam mana tu? Okey, yang ni kan kita buat tadi untuk cari x. Betul tak? Kan pada koordinat kan mesti ada x, mesti ada y. Betul tak? So ini untuk yang x, so cikgu padankan dengan yang x dia, iaitu 1 ni. Okey, yang ni y dengan yang y lah, iaitu 9. Okey, so dia akan jadi macam ni. Negatif 17 tambah dengan 3x2 per 4 sama dengan 1. Okay, cikgu selesaikan dulu. So, dia akan jadi negatif 17 tambah dengan 3x2 sama dengan 4. Betul tak? Okay, lepas tu 3x2 sama dengan negatif 17. Bila pindah dia jadi tambah. So, 4 tambah 17 dia akan jadi 21. Okay. So, x2 sama dengan 7. Betul tak? 3 bila pindah jadi bahagilah. 21 bahagi dengan 3. Kita akan dapat 7. Okay. Ini baru x2. Kita buat pula yang untuk y. Okey. Y yang ni betul y yang ni. Okey, so dia akan jadi 18 tambah dengan 3y2 per 4 sama dengan 9. Jangan pula pergi ambil sama dengan 1. Sebab y mesti dengan y. Okey, so kita selesaikan. 18 tambah dengan 3y2 sama dengan 4 bila pindah di darab. 9, 18, 27, 36. Okey, lepas tu 3y2 sama dengan 18 bila pindah jadi tolak. So 36 tolak dengan 18, kita akan dapat 18. Okey, jadi y2 samalah juga dengan 6. Kan 3 bila pindah jadi bahagi. So 18 bahagi 3, kita dapat 6. Okey, jangan lupa tengok x2, y2 ni sebenarnya merujuk kepada apa? Merujuk kepada kita punya koordinat untuk titik S. Soalan minta apa? Soalan minta cari koordinat titik S. Dah dapat ke belum? Dah dapat lah. Betul tak? Jadi secara tak langsung kita punya koordinat S samalah juga dengan 7,6. Dah siap? Boleh ke?